ini tumpuan khas apa kita untuk kali ni. Cuma saya kalau buat kursus penulisan yang persoalan yang orang selalu bangkitkan, ustaz payahlah nak menulis ni kan, memang payah. Lalu saya tunjuklah video ni. Sebenarnya menulis ni mudah. Ambil video ni, tengoklah, ada sound dah. Alamak, tak ada sound. Sound check kan? Syed Nazim, boleh tengok sound tak? Tak ada sound, tak jadi ya? Tak ada sound. PA system mantap lah. Tak mic dekat speaker. No. Betul. Betul. Okey, kuat sikit. Which class? Primary 2. Jesus! Where does she expect primary 2 to get 2,000 words? I don't know. She says tests. 2,000 words is too much. Uncle Mark, she said we should give it to her press. Let her help us and do. If not, we will fail. Oh, you're right. One day as I was coming back from school, One day, as I was coming back from school, I now saw police people blowing siren. I now saw police people blowing siren. Wow, 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 wow. Uncle Fema. Okay, don't worry. Wow, 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 wow. Then they now blow more siren. Wow, 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 wow. Then they now started to blow more siren. Wow, 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 wow. Uncle Mark, let me add my own. And I saw a trailer, Holly. Beep, beep, beep. Add more beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Add pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Then the police people now continue blowing siren. Wow, 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 wow. Then the police people now continue. Do 5 page. Wow. Okay. Uncle Mark, I've done plenty one. Then the police people now stop The police people now stop their car and dropped a police officer and drop a police officer and told him goodbye. and told him, That is the end of the story. thank you. You're welcome. Wait, oh, Uncle Mark, I wrote 3,000 words instead of 2,000 words. I have also 1,001. Okay, thank you. You're welcome. Wah, wah, wah.
Sebab sekian mudah kan nak menulis. Gua apa at least benda saya gelap. Dia mengingatkan bahawa banyak lagi apa yang ada pada diri kita yang kita tak manfaatkan dalam penulisan. Antaranya kalau orang Kelantan dia banyak bahasa bunyi dia. Bercakap tu ada bunyinya. Piu mari piu tu. Yang tu yang sedap tuan-tuan. Kalau ceramah ke apa tu, yang ustaz yang sangkut ustaz cakap dia ada bahasa tu. Kereta datang. Ini shoo kita nak shoo tu bahasa. Benda tu kita tak masukkan lagi dalam penulisan kita. Yang mana dia sebenarnya memberi kesan, kan? Apa hadis ada tak hadis? Baik tuan dia. Baik. Kita masuk pada perbincangan kita. Tumpuan kita tentang perenggan pertama dan terakhir. Cuma saya nak ulang sebut dan bincang Ustaz Fahrul tadi. Yang saya kongsikan, cuba berkongsi dan berbincang ini, dia di peringkat akhir perbincangan kita sepatutnya. Dia tahsiniyat, kan? Mana kata nak sebelum sampai yang kita bincang ini, ada beberapa perkara yang sepatut kita dah selesaikan, yang sepatut Ustaz Fahrul dah sebut dah semalam tentang penulisan, apa tujuan kita menulis. Yang tu yang patutnya kita bengkelkan dahulu, jadi tak berlaku. InsyaAllah kita akan ulang selepas pada ni bersama Ustaz Fahrul semula. Boleh tuan-tuan nampak? Jadi lepas pada ni yang tuan-tuan belajar daripada atau saya kongsikan ni, tuan-tuan asimilasikan, masukkan dalam slot selepas pada ni. Boleh tuan-tuan Cuma untuk nak bincang yang ni, tetap saya kena lalu juga yang sepatut kita bincang awal. Allah, ada lagi buku ni. Tuan-tuan belilah buku ni tuan-tuan. Realiti. Allah, ni ada benda. Tuan-tuan boleh tak saya kongsi satu lagi benda? Ya, ada soalan? Baik. Saya tak pasti sama atau tidak dengan Penang, tapi ini yang saya sebut, kita ambil daripada tesis master yang dilakukan oleh Ustaz Ruhaili. Dia imam dan juga penulis khutbah yang di kawasannya di wilayah. Dari sini kami faham. Saya sendiri secara jujur sebelum ni saya kritik. Lepas baca ni, baru saya faham realiti sebenarnya tak semudah itu. Bukan senang kita nak komen apa lah, pihak jawatan tak buat kerja apa semua, kan. Dia mendedahkan. Jadi beberapa fakta yang saya keluarkan. Yang pertama, khutbah kita adalah khutbah bacaan. Di peringkat Jabatan Agama, mereka dah bincang secara lumat dah. Kita ada dua pilihan, sama ada nak buat khutbah secara bacaan atau khutbah spontan. Apabila kita susun, kita kebaikan, keburukan tu akan jelas dan terselah jelas sekali. Khutbah bacaan jauh lebih baik. Dari kesan-kesan dia tu, tuan-tuan boleh baca kat sini. Ini ada dalam majalah sosial yang kita buat kat sini. Memberi impak, betul. Contoh khutbah spontan, antara kelemahan dia masa tidak dapat dikawal. Ini berlaku tuan-tuan. Kami di Kuala Lumpur, ingat yang zaman 2-3 tahun sebelum ni, satu masjid ceramah, khutbah tu jadi ceramah sampai pukul 2.30. Kita kerja nak masuk lagi. Jadi tidak ada kawalan, tuan-tuan. Baik. Ini maksud khutbah kita khutbah bacaan, dan kita bandingkan atau kita gandingkan dengan persepsi masyarakat sebelum ini, bahawa masyarakat tidak ada masalah khutbah itu dengan khutbah berteks, tidak ada masalah. Cuma benda lain kita kena baiki. Kemudian prosedur tersusun. Prosedur sangat tersusun, sangat panjang birokrasinya. Saya tengok macam ni. Ini yang disenaraikan oleh Ustaz Zuhaili. Saya kira lebih kurang macam wilayah jugalah ni, Penang jugalah, kan, lebih kurang. Cuma dengan tengok prosedur tersusun ini, sepatutnya hasil outcome tu mantap lah, kan. Tapi mengapa itu kita cari mengapa. Kemudian fakta yang ketiga, yang ni saya baru tahu tuan-tuan, rupanya kejayaan ataupun kegagalan teks khutbah itu bukan satu pihak. Kadang orang nampak kata apa khatib ni, boleh jadi ya, tapi boleh jadi situasi ketika itu tidak dia. Paling kurang ada empat pihak. Ini di wilayah, sekali lagi saya sebut, pertama panel yang menentukan tajuk khutbah. Sebab di wilayah pada zaman dia ditulis ini, teks tajuk tu dah ditentukan. Cuma dia orang bengkelkan, dia bagi-bagikan, ni ambil tajuk ni, ambil tajuk ni. Tu panel yang menentukan tajuk khutbah. Yang kedua, penulis teks khutbah. Yang ketiga, penyemak teks, kita sebut dah tadi. Kadang ada
penuh khutbah bagus, tapi sampai ke penyemak teks khutbah dia rombak apa semua. Bukan nak cerita tempat ni, tapi secara umum. Dan yang seterusnya, khatib yang menyampaikan khutbah, macam doktor sebut tadi, teks bagus macam mana pun dapat kat khatib yang kiok lah juga kan. Fakta keempat ni, persoalannya lagi, setelah kita tahu fakta-fakta tadi, saya kata mengapa ni ayat dalam teks tuan-tuan, ayat dalam tesis, kebanyakan khutbah lebih bersifat pernyataan maklumat atau pembentangan masalah dan hasil kajian. Gaya bahasanya seperti tulisan artikel atau makalah ilmiah, ayat-ayatnya meleret, bahasanya ada kali terlalu tinggi. Walhal teks khutbah sepatutnya bernada pidato yang syarat pelbagai emosi dan menggerakkan jiwa, hatta kanak-kanak. Jadi teks khutbah ditulis untuk membantu khatib menyampaikan dengan lancar saja. Lalu ni kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti oleh penyelidik, bukan saya tuan-tuan. Kadang kita persepsi je, kita kata ni masalah-masalah ni. Ini ustaz sendiri yang buat kajian, dia sendiri yang duduk dalam tu, dia juga ada penulis, dia juga panel penilai, dia tahu. Dan dia yang ni yang dikata sendiri, adakah sama kena dengan Penang ataupun tidak. Pertama, paling asas dia kata tajuk tidak dinamik. Kebanyakan khutbah membicarakan topik ulangan setiap tahun. Dan ni betul tuan-tuan. Di tempat saya surau saya tu, saya jadi khatib selepas pada PKP. Pertama dah bulan tak ada teks tu, kita pun baca jadi khatib. Teks khutbah pada ketika itu saya teks yang sama pada hari terakhir, Jumaat terakhir sebelum PKP. Saya kata apa ni? Tersilap tuan-tuan. Ulangan tu. Yang kedua, fokus kata hampir serupa, tuan-tuan baca. Tajuk tu tak okey. Ini kata-kata dia. Kemudian yang berikut juga diakui, iaitu penulis khutbah tidak mantap. Sekali lagi ni di wilayah tuan-tuan. Penulis gagal, terdapat begitu. Dan yang ke-8 juga dihurai lebih panjang ialah pihak pengurusan selesa di zon selesa. Dan ini saya ingat tidak berlaku di wilayah di Penang, sebab buktinya tuan-tuan buat bengkel ini terbuka untuk membuka pintu untuk pihak luar untuk memberi pandangan dan berkongsi. Ini satu petanda yang sangat baiklah. Tidak seperti mana yang berlaku di satu negeri yang ni isunya. Mereka memanggil, panggil Ustaz Fahrul buat khusus. Saya cerita dengan 3 orang tadi. Sahabat saya dia penulis, dia kagat, dia penulis khutbah di negeri itu. Panggil Ustaz Fahrul buat bengkel khutbah begini, dan diamalkanlah dalam penulisan khutbah tu. Tapi apabila dihantar, tak tahu dah apa cerita macam mana. Satu ketika dia dengar khutbah, dia dengar teks tajuk macam tajuk aku tulis. Dia dengar macam teks yang aku tulis, tapi tak macam yang aku tulis. Rupanya tajuk tu diubah, bukan tajuk, teks tu diubah. Dia cerita masa tu saya ingat mungkin pasal taubat ke apa semua. Dia kata saya bermula dengan cerita ana bermula cerita gini bagi orang gambaran gini. Tapi yang tu dibuang dalam teks khutbah. Lalu dia letak definisi. Taubat definisinya sekian. Habis rosak kan. Rosak apa teks khutbah tu, dan dia yang dalam masa sembang tu tak tahu dia buat ke tidak, dia kata ana nak berhenti. Sebab penulis sebenarnya kalau betul-betul dia jiwa penulis, dia ada bukan ego, tapi dia nak mengekspresikan diri dia kan. Tapi kalau kita halang benda tu, buat apa? Tuan-tuan, jadi ini berkaitan dengan pihak atasan, kena ambil kira juga. Baik, saya nak kongsikan yang tu sebagai pelengkap kepada perbincangan kita. Baik, saya jadi macam ni. Sekarang ni sekali lagi kita nak berbengkel sekali lagi. Semua saya nak sebutkan bahawa menulis ni hakikatnya dia sebenarnya menulis itu sebenarnya 10% sahaja. Yang banyaknya atau proses yang panjang ialah pada menyunting. Itu kalau orang kata menulis payahlah, menulis tak payah. Yang lamanya pada menyunting lepas pada tu. Tu ada kata-kata it's perfectly okay to write a garbage. Tak nampak? Tak ada masalah nak tulis sampah, tulisan tak ada masalah. Tapi as long as you edit brilliantly, selagi yang penting awak edit dengan mantap sekali. Jadi penulisan apa saja pun, baik teks khutbah sekalipun, kita kena tekankan yang selepas pada itu. Edit itu, edit tengok nak baiki lagi, nak bagi mantap lagi tu. Biasanya kita berhenti pada tulis tu sesah, cukup lah aku pun hantar. Itu yang tak ni. Sepatutnya yang proses berikut tu yang penting. Baik, yang ni saya sebut, saya kata
Yang saya kongsikan tuan-tuan, kalau boleh sebut, tunjuk. Tak ada ni, tak ada pointer. Yang saya sebut ini semuanya duduk dalam bahagian bintang-bintang ni tuan-tuan. Pengulangan apa semua ni duduk di sini dah. Tetapi asal nak sampai keluar ni yang kita kena settle. Pertama, gagasan. Gagasan itulah diterjemah dalam bentuk tajuk, yang mana dia merupakan apa idea yang kita nak sampaikan. Yang Ustaz Farul terjemahkan dalam bentuk why dan how, kan. Yang tu kita sepatutnya kena bengkelkan yang tu. InsyaAllah lepas ni kita patah balik. Jadi saya sebut tuan-tuan, Ustaz Farul buat semakan tadi berdasarkan teks khutbah yang dia dihantar. Setakat yang dia semak, yang gagasan tak lepas lagi. Yang gagasan tu tak lepas lagi. Mana tidak menjawab persoalan kenapa, dan tidak menjawab persoalan bagaimana. Kenapa nak bawa cerita ni? Kenapa nak bawa isu ni? Kenapa? Dan bagaimana nak selesaikan? Itu tak dijawab. Jadi lepas ni insya-Allah kena ulang balik. Baik. Sekali once kita dah ada dah idea apa, biasa kita terjemah dalam tajuk, barulah kita yakinkan penulis, yakinkan pendengar, pembaca dengan dukungan. Ini sebenarnya step yang kedua. Tuan-tuan buat tajuk apa? Contoh pasal datanglah ke surau, datanglah ke masjid. Kemudian gagasan dia menggalakkan orang datang ke masjid, kan. Tuan-tuan cari dukungan. Dukungan itulah orang kata point-point dia ada banyak. Ada nas Quran, ada statistik, dan ini dia punya formula dia. Satu tulisan yang sedap ataupun teks khutbah yang sedap, dia ada kepelbagaian dukungan. Tuan-tuan, contoh kita tuan-tuan bandingkan dengan teks khutbah yang kita buat ataupun biasa kita dengar. Ada berapa jenis dukungan? Kita contoh teks tadi khutbah pasal ni, dukungan yang kita ada satu saja. Nas Quran, sunnah. Itu je 4-5 kali. Kita rasa ni teks ni betul lah. Tapi dia membuatkan satu teks itu, bacaan itu jadi jemu sebab benda yang sama, tuan. Sepatutnya kena ada paling kurang 2, 3, 4 gabungan dukungan ini. Statistik, anekdot, cerita. Yang ni kita kena buat. Kalau saya khusus penulisan, kita test, kita buat seorang-seorang, buat satu-satu. Okey, bawa anekdot, kawan nanti bawa cerita. Humor kena ada juga. Kutipan langsung ni semua kita kena jelaskan lah, tapi tak sempat, tuan-tuan. Perbandingan, testimoni, masyarakat. Yang ni kita kumpul dulu, barulah kita mula menulis. Kita dah ada bahan memasak yang cukup, barulah kita menulis. Habis kita menulis, kita dah nampak dah gagasan ni mula terselah daripada dukungan yang kita bawa. Next stage, itu yang stage terakhir, barulah kita pergi orang kata tahsiniyat, nak perelok yang tadi yang kita bincang ni. Penulis tu duduk di belakang ni, kesan gema, label, anafora, peribahasa itu sebenarnya dah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan nampak. Lepas ni kita akan cuba orang kata patah balik dan rangkumkan keseluruhan dia. Baik. Satu penulisan bayangannya macam ni, tuan-tuan. Ibarat satu hidangan makanan yang lengkap. Cukup bahan dia, nak masak apa, bergagasan tu nak masak apa, mi kari ke apa semua, nasi kandak ke. Masuk barang-barang dia, dukungan, lepas tu cantikkan lagi, itulah satu masakan. Orang makan sedap tak sedap, tengok kepada ni. Bahan masak cukup ke tidak, cantik ke tidak, tuan-tuan. Baik, walaupun begitu, dah ada semua ni, tetap berlainannya dengan penulisan, dia ada pendulu, ada penutup, kan. Kita nasi makanlah kat mana pun, tapi untuk penulisan, untuk teks, untuk khutbah, ada pendulu, ada penutup. Tuan-tuan rahmati Allah, kat sini perbincangan kita. Pendulu ialah perenggan pertama dalam satu teks itu. Penutup perenggan terakhir lah. Dan ini dua benda yang sangat penting dalam penulisan. Begitu juga dalam teks khutbah. Semua ni ada, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok gambar. Ada dalam nota di belakang tu saya. Dan Ustaz Farul dah bagi dah tips dia. Biasanya orang sangkut nak menulis ni, ialah nak mula tu macam mana, kan? Nak mula tu macam mana. Walhal cara dia sebenarnya, tak payahlah tulis macam tu. Tulis je dulu, kemudian baru pilih mana perenggan yang paling mantap untuk tak di atas, mana perenggan kedua yang mantap, jadikan tak akhir. Itu menulis macam tu, tuan-tuan. Allah, ada buku ni lagi. Baik, terus saya ringkas je. Next tugasan ialah
pilih 2 perenggan paling best, mantapkannya lagi dan bentangkan. Jadi tuan-tuan, Allah, saya tugasnya saya nak olah sedikit. Kita boleh tak ambil setengah jam mula-mula ni untuk garapkan permulaan sahaja dulu, kan? Tadi teks esok dah memberi contoh bahawa boleh tidak semestinya sebut khatib berpesan apa semua. Tuan-tuan, ni ruang untuk tuan-tuan fikir. Ada paling kurang pun ada identiti tersendiri. Kalau aku tulis khutbah, kalau teks khutbah aku bermula dengan ini. Tuan-tuan bina identiti. Cuba rangka satu teks ataupun perenggan pertama, pembuka pertama tuan-tuan yang paling baik. Jelas tuan-tuan? Macam mana nak gabung dengan ittaqullah tadi ataupun tak gabung langsung? Jelas sebelum saya lepaskan tuan-tuan? Boleh? Tentang dukungan humor. Ya. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang beberapa jenis dukungan kepada gagasan. Ya. Antaranya humor kan. Humor. Jadi sejauh mana pendekatan dukungan humor ni boleh diaplikasikan dalam khutbah? Saya tak pernah tengok lagi lah khatib baca khutbah orang pula tak pernah ni. Jadi sejauh mana boleh? Wallah, saya tak boleh jawab, mungkin orang lain boleh jawab. Cuma humor ni masa menggelitik jiwa, menggelitik hati. Tajuk Dr. ni tadi dah ada humor antara selak dan unsur tu dia dah ada. Mana kata kadar itu dibolehkan. Kalau tanya kadar lain, wallah saya tak boleh nak ni. Kalau doktor tanya kata tidak ada, tak pernah tengok khatib berkhutbah orang ketawa, saya pernah tengok. Ada. Dan dia biasa khutbah spontan di Kelantan lah. Dia bercakap serius, tapi dia bagi contoh tak ingat. Orang gelak lah. Orang gelak. Allah alam. Saya tak ada jawab. Ada mungkin boleh jawab untuk doktor? Ataupun dia jadi syarat di peringkat peringkat jabatan, tak boleh langsung ada humor? Ada saya tengok dalam. Tapi dia jenis tak, kalau kita tengok pakai tag memang tak ada humor lah. Tapi ada satu khatib, ada jemaah tengok jam, dia apa, khutbah lama dah. Ada jemaah tengok jam, dia terus tegur, aku tahulah hang tengok jam. Saya pun tak tahu jauh mana boleh benda ni kan. Jadi kita pun tersenyum lah. Ya, betul. Fungsi tadi, humor tadi dia kita mengekalkan perhatian pendengar, menarik perhatian dia. Jadi segala orang kata usaha yang boleh buat ke situ, insya-Allah boleh dibolehkan tuan-tuan. Sebut pasal tadi menariklah khatib tu. Ni juga mungkin yang doktor bangkitkan ruangan besar untuk perubahan lagi pada khatib tu sendiri. Khatib lah satu-satunya orang boleh bercakap tentang masa khutbah kan. Jadi dia kena ada command di situ. Saya saya bagi contoh, saya ni bukan contoh yang terbaik tapi yang saya buat lah. Saya memang sengaja buat. Kalau saya khatib, saya akan bagi arahan. Cakap, yang mana duduk tempat dia berhenti sekejap, kata yang mana kat luar lagi yang tak ni nak mula dah, nak solat dah ni. Saya cakap tu, kat dia ni. Dan pernah juga sekali tak tuju ni tapi kita ingat sunnah Nabi kan, ada 2-3 orang baru masuk, kita berhenti di khutbah tu. Baik jemaah mana yang baru masuk, yang terus duduk itu boleh bangkit untuk solat 2 rakaat dahulu. Jadi orang jadi apa ni? Satu benda baru. Dan orang komen lepas tu, boleh ke Ustaz cakap macam tu? Boleh lah. Command tu kena ada tuan-tuan. Jadi saya menyarankan kalau tuan ikut saya lah, tuan jadi khatib kena ada command tu, kena control the crowd. Barulah orang nak dengar. Duduk main handset, kita tahu. Saya sembarang duduk belakang, tahu budak duduk main handset. Bukan budak lah, bapak budak main handset. Kita tegur dalam teks, dalam khutbah tu. Diingatkan kepada jemaah. Dia gelabah. Tuan-tuan ambil peluang. Dan ini yang boleh masuk sekali dalam kata apa, usaha tadi memperkasakan khatib nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Panjang pula cerita. Ada nak tambah lagi atau nak kongsi, nak tanya lagi? Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta izin mencelah Ustaz Luqman. Mencelah. Saya nak memberikan sedikit komentar.
mengenai kesinambungan apa yang disebutkan oleh Dr. Zaki tadi ni, memperkasakan khatib. Sebab pengalaman saya lah dalam memberikan khutbah, saya melihat ada satu unsur yang perlu kita keluar daripada belenggu bacaan kita yang lama tu. Antara dia yang Ustaz sebutkan tadi ni lah, teguran ketika mana kita melihat ada di kalangan pendengar ataupun jemaah kita yang mungkin tidak solat. Sebab saya nampak dia ada konten di antara orang yang memberikan khutbah dan juga pendengar. Sebab antara gaya khutbah Nabi SAW, dia tidak membaca seorang, malah dia mengajak jemaah untuk bersama-sama dalam khutbah dia. Contoh dalam sebuah hadis yang kita tengok macam mana Nabi menegur Sulaik Al-Ghatfani ketika mana dia masuk dan dia terus duduk. Nabi tanya, as-salaita ya fulan farka' rak'atain kan wa tajawaz fihima. Nabi kata, adakah kau dah solat 2 rakaat? Maka kau bangunlah solat 2 rakaat dan ringkaskan solat tu. Maknanya dalam khutbah Nabi tidak berkhutbah syok sendiri, malah dia mengajak orang untuk berada dalam khutbah dia. Dan ini juga dapat kita lihat yang ada sekarang ni sebagai tokoh. Kalau lah kita kata berkhutbah itu, berkhutbah bukan baca khutbah, berkhutbah itu dia lebih real kan. Tapi pada saya bersetuju dengan Ustaz juga. Ustaz sebut dalam kita membina tag-tag khutbah itu juga kita boleh mengajak orang masuk. Contoh dia macam tag yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Hamka kan, dalam novel dia tu, dia novel lah, tapi dia tetap merupakan teks dan juga bacaan. Tenggelamnya kapal Bedowi. Kalau kita baca, seolah-olah kita lah sebagai Zainuddin yang berada di tempat tu bercinta dengan Hayati tu. Cerita dia macam tu lah. Kan? Jadi saya nampak yang tu satu. Yang kedua, saya pernah juga menegur, sebelum saya memulakan khutbah, saya minta kepada orang luar yang tengah duk makan pisang tu, berhenti makan pisang dan masuk ke dalam masjid. Kan, saya pernah menegur. Alhamdulillah, saya nampak respon daripada orang yang tidur, dia terus makit, terus tengok. Maknanya ini satu benda yang baru. Dan saya rasa kita tak perlulah letak dalam tank tu. Cuma daripada pengurusan Jabatan Agama, dia mungkin boleh meletakkan teguran-teguran di situ. Sebagaimana yang kita tahu macam di Kedah, saya pernah baca khutbah, dia meletakkan khutbah yang kedua tu di situ, permanent di situ. Maknanya bacaan untuk doa dan sebagainya apa semua, kita boleh selit juga di situ teguran kepada jemaah andainya kita melihat kesalahan mereka. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih perkongsian dan orang kata menambahkan penuguhan pada isu yang kita bincangkan. Cuma kita kena, saya ini kita nak cuba nak keluar lagi daerah daripada penulis teks dengan khatib kan. Ni orang kata hasrat-hasrat peserta lah untuk pihak pengurusan urus dia. Kena ada bengkel khatib pula kan. Ustaz Umar jadi pembentang menarik Ustaz. Baik, sebut pasal ingat yang PKP first khutbah saya, kami surau kecil, habis duit tuan-tuan. Nak buat kuliah sekarang tak boleh buat kuliah dah, tak boleh buat kuliah full. Baru apa sahabat-sahabat yang mengajar pun, Ustaz bila nak mula kuliah ni, saya nak jawab macam mana tak tahu. Jadi saya dalam khutbah yang pertama itu, saya sebut nak habis, tuan-tuan kita dah berapa bulan tuan-tuan tak datang, lebih kurang macam tu lah. Lama dah peti tabung ni tidak merasai sentuhan tangan tuan-tuan. Orang tidak suruh berdemar tuan-tuan. Benda tu tak ada dalam teks, tapi kita berubah, kita adapt dengan situasi semasa. Dan saya ini anjuran sekali lagi menguatkan yang Doktor Ustaz kata, siapa yang ada peluang jadi khatib, ambil peluang beri kawalan dalam jemaah ni. Baik, sekadar itu tuan-tuan. Terima kasih. Ada lagi tambahan bincangan Ustazah? Tak ada? Saya nak mula dah ni. Boleh? Baik. Maaf, kalau saya terangkan semua dia dah jadi teori balik dah semua dah. Masa yang ada, boleh setiap orang, ni kena setiap orang buatkan satu teks atau pendulu perenggan pertama yang terbaik yang dihasilkan, insya-Allah, dalam masa sehingga 11 pukul 12. Ada 20 minit lagi lebih kurang, insya-Allah.
Dan garis panduan ni dia dalam klausul 41.2 yang dibenarkan, dia tulis di situ, hendaklah menggunakan kata seruan yang sesuai seperti muslimin yang dirahmati Allah atau hadirin yang berbahagia, kan? Maknanya dalam dua tu lah. Dan kalau ustaz nak minta yang sesuai tu pun tak lari jauh lah daripada dua benda tu lah, kan? Sebab takut nanti garis panduan ni kita duk bincang-bincang, takut nanti keluar garis panduan, nanti panel pun macam Ustaz kata, bila sampai kepada panel akan ubah dan tak sama macam mana yang kita luahkan dalam teks kita tu. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu maknanya Penang pun ada sentuh juga kan. Selangor memang sebut juga benda tu, tapi agak lebih tekan. Memang ada follow flicks, ada 3 pilihan saja. Cuma itulah, tu saya kata Penang terbuka menarik, rupanya ada juga dalam ni. Baik, ada respon dah, Ustaz, respon. Terima kasih Ustaz. Itu sekadar contoh lah. Biasanya ada juga yang macam kata seruan yang agak lain. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak diterima. Tapi tak apalah, sebab saya ada dalam ni. Benda ni kan dibawa ke dalam mesyuarat, insya-Allah, untuk kita nak bagi tahu yang mungkin khutbah kita bernafas baru, dan pembaharuan ni kita perlukan untuk memberi suntikan semangat kepada jemaah yang dengar, insya-Allah. Yang saya sebutkan, saya ketengahkan ni pun kadang-kadang dia tak ada pun muslimin yang dirahmati, hadirin yang berbahagia. Kerana dia kata, wahai pendengar yang budiman, contoh macam tu lah. Kan, itu mungkin dia agak terkeluar daripada ni, sebab kata seruan ni juga dia merupakan doa juga kan. Jadi bahagia, rahmati ada dia lebih kurang macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Menarik. Garis panduan tu pun tetap murnikan lagi, kita sebenarnya ambil kebanyakannya daripada wilayah. Tapi kita taklah nak memurnikan juga garis panduan untuk memperhalusi lagi lah, supaya nak tengok aspek-aspek yang sebegini lah. Terima kasih. Tuan-tuan, terima kasih. Saya ingat kita berhenti setakat ini. Tapi perbincangan kita lebih luas daripada sekadar menulis teks. Tapi ada kaitan khatib, ada kaitan dengan polisi dan ni. Yang ni mungkin mudah-mudahan dia tak berhenti sini berlaku perbincangan. Dan saya sebut awal ada key point saya, kesediaan untuk berubah, kan? Kesediaan untuk berubah. Kalau ada kesediaan, ada political will untuk berubah, insya-Allah, tuan-tuan. Baik. Saya berhenti setakat ni boleh ya? Setakat ini saja kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.